ibu bapa, saudara-saudari, kita jangan jemung tetengi orang nasihat kita. Jangan kita rasa puas orang wi nasihat kita ataupun wi pengingatan kita tetengi agama Allah Subhanahu wa taala. Tak kira daripada ustaz, tak kira daripada babo, tak kira daripada ulama-ulama, tak kira daripada para asatizah, wi mengingati kita, maka kita jangan berasa jemung, jangan berasa puas. Dengarlah wi banyak-banyak. Kalau kita dengar perkataan hak baik 500 patah, ia masuk ke hati kita sepatah dia. Kita dengar benda baik 500 patah, nasihat tok guru, nasihat ustazah, nasihat orang tu, nasihat orang ni, tok guru ngajar dalam fiqh, ngajar tafsir. Kita dengar benda molek 500 patah ni, hak ia turun ke hati kita sepatah. Tapi kalau kita kecek benda tak molek, kita kecek benda tak comel, 100 patah masuk dalam hati. Sebab tu benda molek ni kita kena kecek semua, kena dengar semua. Kita jangan jadi katanya telinga kita tuli, mata kita buta, hati kita pun buta. Ibu bapa ni kita takut sekali. Hak Tuhan sebut dalam Quran kata summun bukmun umyun fahum la ya'lamun. Tuhan banyak sebut tu. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ada satu ayat. Summun, Allah Ta'ala ibarat pada siapa dia? Allah Ta'ala bertutur dalam Quran tengah summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Setengah pada ayat, setengah daripada ayat tu summun bukmun fahum la ya'lamun, summun bukmun umyun fahum la yafhamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Quran tu summun, gapo dia? Tuli. Tuli. Apa tuli? Kalau dengar orang ngajar, ya awak tak dengar. Kalau orang ceramah, ya awak tak dengar. Ya tak pergi ceramah, ya tak masuk dalam perut. Sebab apa? Dia tuli telinga. Tuli telinga makna dia tak ada isti'mat, tak ada istima'. Ya tak ada dengar dengan perkataan orang duk ceramah, orang duk mengajar, orang duk nasihat. Ya tak dengar. Dia buta mata. Mata ia tengok benda molek, ia awak tak tengok. Tengok benda comel, ia awak tak. Tengok benda comel, ia awak tak gari. Lagi pula summun bukmun umyun, tuli telinga dan kelu lidah. Lidah tak kecek benda molek, tak kecek benda tak molek apa. Kecek benda tak comel tak apa. Tubik daripada ukara tak comel sama. Lagi pula butanya mata dia. Fahum la ya'lamun ataupun fahum la ya'qilun. Maka mereka itu dikatakan orang yang tidak ada akal. Ini Allah Subhanahu wa taala ibarat pada siapa? Allah Taala takbir pada siapa? Jadi hak mau duk dengar duk cek berita mari kata talik ni orang bersatu dah. Stok orang kata talik tak payah. Ni orang kata talik. Orang hati baik dah. Orang hati comel dah. Orang masalah pengembara, masalah pengiktibaran comel dah, fikiran pun comel dah, satu pun satu dah. Tapi di hari ni lagu mana kita nak ngerbek untuk bina masyarakat kita dalam kampung kota Talik ni? Orang kota Talik ni bersatu dah, bersetokah dah. Kalau terimil minta khairat gapo, minta kebajikan gapo, minta khas sejid, minta khas sekolah tadika, kita tak ada bermasalah dah. Kita terima dengan mudah-mudah. Pas tengok wak masjid di kota Talik ni habis 5 juta mau dengar pada terimil dah buat ustaz-ustaz. Daripada buat cikgu kata 5 juta kita tak pernah buat khuduri. Alhamdulillah wa pada Allah, bersyukur pada Allah. Orang kata Talik ni bersatu dah, bersetokah dah. Lagi kita nak gerbel lebih pada ni lagi. Karena di hari ni masjid kita perlu kepada tanah 2 tebitu tak payah kita. Harganya tak silap ingat ustaz dan cikgu duk royak 470,000. Tapi amba rasanya
Kalau orang kata toklik ni pakat sungguh 10 kut 20 kut seorang, 100 200 seorang, ataupun adik kakak kampung kita duk tengok live shoot, lagi pula duk tengok Facebook ni dengan rakam dan pula nombor nombor akaun bank yang ada di dalam selalu. Wasa nak selalu dah. Tapi ambo berasa dengan orang kampung kota toklik ni pakat ni 470,000 bukan banyak. Semalam buat apa? Ambo nak royak semalam. Hak kemarin. Kemarin perhimpunan ni daripada ulama-ulama fatah ni. Kemarin di Jamiah Ulama ambo pergi dan pondok-pondok lagi tu lagi. Di Jamiah tempat Tok Syahdak kita telaga Tok Syahdak pakat itu ambo kecek dengan baba Karing semarai. Dah baba lebih pada serah lagi. Kalau tanah serah tu sejid tu lebih pada serah. Kamar dia sekarang sejid ni habisnya ana dah. Habis 40 juta dah. Habis 40 juta. Hak kedua ni 5 juta lebih ya ni. Hak Jamiah Batani Jamiah Ulama. Hamba tanya baba Karing kan. Hamba bahasa nak pakai nak kita ni. Hak masalah sejid ni, hak Jamiah ni. Hak tempat ulama nak beripung ni. Dia kata kena pakai 50 juta lagi baru nak cukup. Dah ni cumanya nak beli tanah tambah 2 tip itu ya 470. Orang kedua ni, orang kata tak boleh nak cari tak boleh. Tak seng. Nah. Makan dah semalam, orang masuk di dalam banci hak Jamiah Ulama tani malam pukul 10 lebih kurang 1 juta. 1 juta. Orang masuk dalam banci hak Jamiah malam 1 juta. Lepas tu kita ni 470 nak beli tanah tarikan ni. Wasa tak ada payah ni berapa buat kena cara ya. Kena cara standing dengan buat kita duk fikir, buat kita duk berusaha saat ni tu, insya-Allah Allah Taala tak wi payah. Lepas tu nak besar ke sini kalau nak wi mudah nak mai hajat. Minta Tuhan. Kepala-kepala ni mai hajat nak minggu. Malam Jumaat mai hajat wak tahlil jamu la sejid. Mai hajat jamu wak tahlil, mai hajat wak tahlil jamu la sejid. Insya-Allah kalau orang kampung kata tak lek wak macam ni dah. Nak duit 470,000 hamba rasa tak ada sampai setahun. Tak ada apa setahun ni. Kalau orang kata tak lek nak duit 470,000, insya-Allah Allah Taala akan hantar di dalam malik banci ataupun ada orang satu orang yang kaya yang lebih macam ni mai jumpa ngata email salah satu asbabnya kemungkinan 400. Bukan banyak ibu apa. Amo tak sah tak banyak 470,000 ni. Insya-Allah kita nak gerbel lagu mana untuk masyarakat kita. Orang sini gerbek dah, sepakat dah, satu dah. Lepas tu nak bersatu lagi, amun awak banding supaya tali sabuk. Tali sabuk. Kalau ia seorang, ia tak gerak nak heret kayu, tak usah kata kayu seketul besar perut aja. Tak usah kita kata kayu besar, perut dah besar ketul kerana perut aja. Kayu halu, lagi pula pang kapal tubek. Ia nak heret tak gerak dah. Kalau tali sabuk tu seorang. Tapi kalau tali sabuk, tali sabuk tu mari beripung jadi toko besar lengi. Toko besar lengi. Maka tika ni tali sabuk tu usah kata kayu seketul, kayu 2 ketul ya tarik gagah. Supaya tu juga kalau orang kampung di kota Toklik sepakat bersatu gerbek untuk masyarakat, insya-Allah Allah Taala wi maju dan berjaya ke depan lagi. Sebab orang Arab kata al-ittihad quwwatun. Bersatu ini ialah kuat. Al-ittihad taqaddumun, dan pula bersatu ini ke depan. Al-ittihad tatawuran, dan pula bersatu ini dikatakan maju dan ke depan. Kemudian kita di hari ini kita kena berebut. Kita kena pakat berebut buat kebajikan hak seperti Allah Subhanahu wa taala permadana. Fastabiqul khairat. Dia kata satu ayat. Dan ayat lagi dia kata falyantanafasil mutanafisun. Nih, sahabat-sahabat, orang-orang Islam di zaman dulu, daripada muhajiri wal ansar,
mereka saat ni takut masuk syurga tu terlewat. Kita tengok daripada kisah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, Nabi katakan, ya Abdul Rahman, siapa-siapa dia yang kaya, ia akan masuk syurga lewat daripada orang sesat 500 tahun. Abdul Rahman dia ada utang beratus-ratus ekar, ada duit beribu-ribu juta, beribu-ribu, beratus-ratus ribu. Dia boleh kerak, dia boleh berah, beli utang untuk perang, beli kuda untuk perang, alat jatah untuk perang bagi orang Islam. Kemudian Nabi SAW sebeda dan kata pada Abdul Rahman bin Auf, ya Abdul Rahman, siapa-siapa dia yang kaya, yang duit banyak, dia akan masuk syurga lepas daripada orang sesat 500 tahun. Abdul Rahman bin Auf teriak menangis-nangis sebab dia takut dia masuk syurga lewat. Kita lah ni dak dia mata kerana mu tak semaya jemaah. Oh malah sejak besar ni sejak kota tak lek nama jemaah tak hidup. Learning for kita bakal dak tewas wak sejak tak ada tewas ke semaya dalek. Learning ya. Lah ni pakak dok tewah ke panggil imarah. Tuhan katanya, innama ya'muru masajidallah. Sesungguh kamu dok imarahkan akan masjid. Imarah ada dua. Ada imaratun haqiqiyatun, ada imaratun zahiriyah. Ada orang panggil mempercomel masjid secara hakiki. Mana orang panggil imarah sejid, jangok sejid, comel sejid secara hakiki, secara sebenar, yakni menghidup amalan-amalan masjid seperti semaya jemaah, seperti semaya sunat les sejid, sunat tahiyatul masjid, dan baca Quran les sejid, dan halqah Quran les sejid, ngajar kitab seminggu sekali, minggu dua kali. Ni nama imaratun haqiqiyah ataupun imaratun batinah. Satu lagi, imarah kita yang passing zuhir. Mana pakak jangok, cumi pecah kita tukar baru, mozek tak molek tukar mozek baru, kipas ni tak ada kita saring kipas ni baru. Hak ni imarah zahirah. Zahirah. Ibu bapa kita dok tengok di hari ni pok kita sabut sejid 3 hari raya dengan hari Jumaat ya. Hari lain kita tak kapal mana, tak sabut mana. Sebab tu di hari ni kita nak menekan sikit kepada adik kakak kampung kita. Kita hiduplah semaya jemaah di dalam masjid. InsyaAllah kalau di mana hidup masjid, situ hidup. Tapi apa mari tengok dalam kampung kota Toklek ni, tengok masjid mau tahu dah kata orang sini hidup. Orang sini roh hidup. Orang sini jiwa hidup. Orang sini tenaga hidup. Orang sini orang panggil bergerak hidup. Nasyat bahasa Arab, ada kegiatan di dalam kampung kota Toklek. Tengok masjid tahu dah. Kalau kita pergi tengok masjid, Allah dah, nak buka pintu, nak dapat tangga pintu sejid tu cicak yak buka apa. Jamin Allah kaki tak boleh setengah masjid kamu pergi baru ni nak ceramah. Lepas tu nak ceramah nak masuk di balai kau dalam bilik as-sejid. Berita apa weh? Pintu tak ada. Bapa tu masya-Allah masjid ni. Temeh kata Allah, tak ada Allah bapa. Onyo ki mapuh malam ni berita jamai tu. Faham nak masuk dalam jamai, dalam tandah bagi sejid kena ambil berita becek ni. Berita hak telefon masuk ke dalam. Ni kita boleh tengok dah ni, tengok kampung kota Toklek dengan sejid, dengan menara, dengan berita cerah ni. Walaupun orang kota Toklek ni hati cerah, hati bersatu, hati setokah, dan orang sini rajin wa amadah ni. Karena tengok di sejid yang tunjuk di atas kampung kota Toklek orang setokah, orang bersatu, orang berkacuh, nak buat gapo tak payah. Pada hari ni kita nak masuk dalam ayat tu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan bersatulah kamu, berstokahlah kamu, berstokah kamu, dan pula kamu jangan berpecah. Jangan kita pecah. Jangan mungkok tu kau ni, terima nak kau ni kita hadap kau lain, tok debe nak kau ni kita tak kau lain. Hal ni tak sih. Kalau duduk lagu ni kampung kita tak maju. Dah kampung kita tak maju ibu apa? Kemudian Abdul Rahman bin Auf, apabila Nabi royak dia tahir Abdul Rahman, kalau mu mati dalam keadaan mu kaya, mu kena masuk syurga Allah Ta'ala lambat pada kesesat 500 tahun. Pak ibu bapa tahu satu hari akhirat sama dengan dunia 1000 tahun. Dengan molek ni, ibu bapa.
Sehari akhirat kalau nak mai padu dengan umur dunia, 1000 hari dunia baru 1 hari akhirat. Lepas tu 500 tahun di akhirat. Lepas tu Abdul Rahman apabila dia dengar macam tu, dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, hamba nak hebahkan harta hamba ada daripada unta, daripada duit piti hamba, daripada harta hamba untuk Allah dan Rasul." Habis. Ya nak khairat kepada akhirat, nak khairat kepada Allah, nak khairat pada agama Allah fi sabilillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Abdul Rahman, "Ya Abdul Rahman, engkau itu ada kedak anak? Engkau ada kedak ahli? Engkau ada kedak keluarga?" Maka Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Rasulullah, hamba ada ahli, ada keluarga, ada anak." Nabi kata, "Tak boleh. Mu nak khairat harta mu semua fi sabilillah, di jalan Allah Taala. Mu kena bagi 3. Ni sebab tu kan nyawak mecok kaligus. Orang kita nyawak kuat, nak nyawak cungak kaligus sat. Dah, nak khairat pesejik bicing. Ni susah kan ni? Abdul Rahman nak khairat habis. Kemudian Rasulullah lagi dia kata, "Tak leh Abdul Rahman awak macam tu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Tak leh Abdul Rahman, amu nak khairat semua mu nak bagi 3. Bagi untuk keluarga 1 bahagian, bagi untuk nak Allah Taala sebahagian, dan bagi untuk untuk agama ni 1 bagi untuk keluarga, dan untuk agama Allah, dan untuk dia, dan untuk bagi keluarga dan untuk Allah, dan untuk di dalam pergi 1 bahagian." Ini umat dekat dia pun tak ada buatlah macam dia nak saat ni. Sebab tu ibu bapa, ibu bapa, kita di hari ni tak siapa setara Abdul Rahman kaya, tapi adalah yang kaya, adalah yang lebih. Tapi Abdul Rahman kan dia takut dia lambat masuk syurga, tapi dia Nabi royak dah kata dia ni ahli syurga, al-mubasysyirin bil jannah, orang yang diberita dengan kesukaan dengan syurga. Tapi dengan sebab dia saat itu takut lewat masuk syurga, maka dia nangis-menangis, dia berteriak dengan Allah Ta'ala, nak hebah harta dia kepada Allah Ta'ala fi sabilillah. Tapi Nabi lari dia. Orang-orang dulu ibu bapa, dan sebab tu dalam kitab-kitab ni dia, dia semaya. Satu ketika dia semaya. Orang dulu dia semaya. Dia semaya tu binatang burung. Doska dia saat itu serupa dengan turuh pagar. Jadi binatang burung saat itu, dan doska kata dia turuh pagar. Kemudian ada satu orang ba'dus salihin, satu hari dia duduk semaya saat itu, dan dia semaya dalam kebun dia. Dia semaya dalam kebun dia jaga ni orang dulu. Kemudian daripada binatang burung duk sekota, bau dia ni serupa dengan turuh pagar. Kemudian duk maya di dalam kebun taman dia. Apabila dia semaya, dia pergi nampak seekor burung duk terbang dekat dia. Burung saat ni duk terbang di dekat dia tu, duk jak satu pokok kayu pokok taman, satu pokok taman. Lepas pada satu pokok taman, jadi mata dia duk celau kepada seekor burung sana. Jadi apabila orang ba'dus salihin ni, dia duk semaya sana. Apabila dia tengok dalam semaya seekor burung duk pindah daripada satu pokok taman pergi pada pokok taman yang lain, daripada satu pokok taman pergi pada pokok taman yang lain. Maka dia bobo duk semaya tu, siap dah lah dia ni lalai daripada semayanya. Dia tu lalai daripada Allah, duk ingat tengok burung, duk jak, duk pindah daripada seekor, daripada satu pokok taman pergi pada pokok taman lain, daripada pokok taman pada pokok taman lain. Maka dia teringat dia lalai dengan Allah, dia lupa keadaan semaya dengan Allah. Maka dia rasa sesak, rasa rugi dalam semaya dia. Maka satu ketika dia hebah kebun taman yang melalaikan semaya dia ni kepada Allah dan fi sabilillah. Ini ibu bapa, di hari ni kita nak tanya diri masing-masing. Kita cuba soal kita semaya ni ada khusyuk ke tak? Walaupun tak 4 rakaat pun tak apalah, sekaat mula-mula kita khusyuk.
ataupun 2 rakaat mula-mula kita khusyuk, tapi 2 rakaat yang belakang kita tak khusyuk, cuba tanya semaya. Semaya kita ni banyak di hari ni, bapa duk perhati tengok ni, banyak tak khusyuk ni. Banyak main-main lah semaya. Kadang semaya 4 rakaat 2 minit setengah sudah. Yang maya baik mana tak tahu. 2 minit dah. Orang semaya hak derasuk ni 5 minit. Lepas tu semaya hak kemah lagi 7 minit. Lepas tu orang hak semaya lambat khusyuk lagi 10 minit. Tapi yang giwat seminit setengah sudah. Yang maya baik mana ni? Ha ni boleh cek. Kalau kita semaya lagu ni bermakna kata semaya kita Allah Ta'ala tak terima lagi. Allah Ta'ala kata di dalam Qurannya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh semaya kamu dapat menyegahkan kamu, dapat menahan kamu, dapat sekat kamu daripada kerja benda fahsya dan munkar, daripada kerja benda-benda tak molek, daripada kerja benda-benda dosa, daripada kerja benda-benda tak comel. Tapi gano kita semaya kau suka benda tak comel, gano kita semaya tak tinggal kau rasa berahi benda maksiat, gano kita tak duduk semaya duk rasa kau raga kau kuat maksiat. Ini boleh kena dan tanda kata semaya kita belum diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semaya kita tak boleh nak mencegahkan fahsya dan munkar. Ini dalil kata semaya kita belum diterima oleh Allah. Ibu bapa, saudara-saudari semua ni, sebab kita kena cek semaya kita, sebab di mula-mula sekali akhirat esok Allah Ta'ala tanya buku semaya. Allah Ta'ala tak tanya buku sedekah. Allah Ta'ala tak tanya buku puasa. Allah Ta'ala tak tanya buku haji. Allah Ta'ala tak tanya buku-buku lain. Mula-mula sekali apabila bangkit daripada padang mahsyar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kita mula-mulanya semaya. Sebab tu semaya kena molek ibu apa. Dah ni tok guru pun duk royak belaka dah. Semaya tu wi kena, bi asmaya pun wi betul, bi asmaya pun wi molek. Apabila kita semaya molek, insya-Allah dah pada kita semua ni insya-Allah kita dapat. Lepas kita dapat sempurna. Lepas sahabat-sahabat dulu, dia bertawah khas semaya, dia bertawah khas sedekah, dia bertawah hak ibadat. Lepas nak pesan kepada orang kota toklik ni. Orang kota toklik semua ni. Dah. Kalau kita nak semaya, nak wisdat buat apa? Nak wasa manis dalam ibadat, nak semaya kita wasa manis, kerana sini ni Allah Ta'ala cakap al-jannatul ajilatu fil dunya. Syurga yang Allah Ta'ala sifat taruh dalam dunia, yakni orang semaya dapat khusyuk dan tawaduk. Mana khusyuk tawaduk? Makna semaya ia timbul berkat, semaya ia timbul sakinah, semaya ia timbul nusrah daripada Allah. Cuba kita tengok Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ali tak ada makan ni 3 bulan dengan Siti Fatimah. Natu Nabi hak paling susah sekali, Ali. Hak kaya Uthman bin Affan. Ali ni orang sesak. Menatu Nabi sesak, tapi orang yang sangat-sangat sabar. Fatimah satu hari pergi jumpa dengan ayah dia, yang kata, ya abi, ya bunda, ya ayahanda, di rumah Fatimah ni tak ada makan ni, tak ada berasak dapur 3 bulan dah ya ayah. Fatimah anak Nabi, orang yang sekasih-kasihkan oleh Allah. Nabi sallallahu boleh katanya Nabi lebih daripada Baitullah, Nabi lebih daripada Jibril, Nabi lebih pada Bait. Kata, aku tidak menjadikan makhluk ini daripada alam langit dan tak bukan kerana cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cahaya Nabi ni jadi langit, dengan sebab nur Muhammad jadi bumi, dengan sebab cahaya Nabi ni Mahfuz, dengan cahaya Nabi jadikan qalam, cahaya Nabi ni jadi baik. Siapa dia lebih?
ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih. Lepas tu anak Nabi Siti Fatimah Az-Zahra tak ada makan ni 3 bulan. Tak berasak dapur 3 bulan. Fak kita tak biasa siapa ni. Walaupun kawit tak siapa 3 bulan. Dapur kita tak berasak. Anak Nabi hak yang dikasihkan oleh Allah Ta'ala tak berasak 3 bulan. Kama dia apabila Fatimah tak ada makan ni, Ali tanya, "Hei Fatimah, lati kering darah?" Tak ada. Dok cucur ke? Nak cicah dengan cuka ni? Tak ada beliau. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajah apabila rapat pagar pesing ni, sutuk pagar macam ni, makan tak ada ni weh. Dalam rumah tangga tak ada berasak 3 bulan. Ali pun saat ni tu make asmaya dengan sempurna dah. Asmaya make we kena. Banyak buat kita make mudah-mudah. Banyak daripada kalangan orang awam make asmaya tak kena banyak berapa. Hak ni kita nak peringatan. Kadang-kadang orang tino hak dok kena sekali 7 lawi. Lawi ya turun sini ni lawi rambut ya panjang turun sini ya lipat naik kau ni. Dengan molek kau ibu, kau wanita. Hak ni duk makan ni, hak ni duk semaya tak sah ni. Sebab yang ambil asmaya tak kena mana? Basuh tangan tak apa lagi. Komo tu rasa pun boleh duduk lagi. Basuh muka. Lawi hak panjang turun ni, ya heret nak kotak. Ya tarik, mari duduk di belakang tengok. Ya tak basuh lawi ya. Kemudian lawi dia, ulama fiqh hukum kata, ini termasuk fi haddil wajhi. Masuk di dalam sakat muka. Lepas tu ya tarik naik di atas tengok, ya tak basuh. Asmaya ya sah dah. Asmaya tak sah, wuduk dia tak sah. Apabila wuduk dia tak sah, semaya dia sah tak? Kama dia semaya pun tak sah. Dan apabila tak sah di asmaya, semaya itu syarat, maka dikata semaya itu fardu, maka tidak sah sebab syarat dia tak sempurna. Ni jaga ibu bapa. Tapi Sayyidina Ali yang ambil asmaya dengan sempurna, jatuh pun nak jaga baik-baik ambil asmaya. Hak kaki pecah tu. Buku lali juga air gerung-gerung tak ada gosok dak wah buku lali. Itu tak rata air juga tu. Puak mot Ali kita cerita dulu. Nah, Sayyidina Ali saat itu yang mi asmaya dengan sempurna, mi asmaya hak syarat kandak, hak Tuhan kata, "Ya ayyuhalladzina amanu Iza kumtum ila salam Fagsilu wujuhakum Wa aydiyakum ilal marafiqa Wamsahu biru'usikum Wa arjulakum ilal ka'bain. Ning ayat ni, ini ayat yang tunjuk wajib kita kena make asmaya. Ayat ini Allah Ta'ala turun kepada Nabi suruh mengambilkan wuduk. Apa mengambil wuduk? Bertaharah, yakni bersuci daripada hadas kecil. Hak Tuhan sebut dalam Quran kata, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang beriman, sebagai iman yang sebenar. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasul dan hari kiamat dan qadar baik dan jahat. Kamu sana, iza kumtum ila salah, ai iza aradtum an tuqimas salah, an tuqimus salah. Apabila kamu nak semaya, tak ada semaya lagi nak semaya. Apabila kamu nak semaya, Tuhan suat baik mana? Faham lah kau dah semaya, gapo ulama mentakrifkan dalam kitab weh. As-salah hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ni takrif semaya. Ini takrif semaya. Ulama wi pengertian pada kita gapo? As-salah gapo as-salah? Iya semaya. Perkataan. Mana perkataan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Perkataan ni.
baca surah Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, ni perkataan. Patu rokok Allahu akbar, perkataan. I'tidah dia kata perkataan. Mana wa af'alun dan perbuatan. Mana perbuatan semaya? Rokok. Ha rokok jadi apa? Hak syarak nak rokok wi supaya papes keping. Maka rokok wi jadi supaya papes keping, maka di dalam kubur dia seluah-luah kubur. Ni lebih ni. Kadang-kadang rokok tinggi gitu, kadang-kadang rokok telajak berdoa, dia pegang di beting, tak sah rokok gitu. Supaya papes keping. Kamu dia apabila kita ihram, takbiran ni Allahu akbar, masuk niat situ. Sebab apa panggil takbiratul ihram? Amun nak pela sikit. Sebab apa panggil takbiratul ihram tu apa? Sebab apabila tak ada takbir, belum pada ni kita nak minum air boleh. Belum pada kita takbiratul ihram, kita nak makan nasi pun boleh. Belum daripada takbiratul ihram kita nak kecek pun boleh. Belum daripada takbiratul ihram kita nak berjalan pun boleh. Belum daripada takbiratul ihram kita nak tidur pun boleh. Fardal isya arba'a raka'atin ma'muman lillah, Allahu akbar. Gawan ni takbiratul ihram, takbir yang menegah akan kita daripada kecek. Asal kecek luas maya boleh. Belum pada takbir nak makan minum boleh, tapi apabila kita kebet tak boleh nak kecek, tak boleh nak minum. Ini murad dengan takbiratul ihram, takbir yang menyekat akan kita daripada bercakap, daripada minum dan makan, tidur lehat ataupun daripada berbuat. Ini takbiratul ihram. Kemudian we faham apa? Nah, ni orang panggil mula dengan takbiratul ihram dan pula kita menyudahi semayat dengan wisalah. Ni tahu belakang wak we kena dah. Kemudian Sayyidina Ali, apabila Allah Ta'ala ujikan menantu Nabi Ali karramallahu al-wajah. Ali ni satu orang. Sebab apa? Cuba kita tengok dalam kitab. Ibu apa? Sahabat lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, lakak dengan radhiyallahu anhu. Tapi Ali seorang, ulama-ulama tak lakak dengan radhiyallahu anhu. Lakak gelar Ali hak paling masyhur, Aliyun ibnu Abi Talib karramallahu wajhah. Cuba hati tengok. Ni benda sulit-sulit, benda selit sepik ni. Kenapa ulama wi lakak wi gelar pada sahabat lain? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tapi Aliyin karramallahu wajhah telah membeli sahabat lain daripada Ali 124,000 sahabat-sahabat lain semua tu sujud kepada berhala belaka, sembah pada berhala belaka, ibadat pada berhala belaka, buca pada berhala belaka, karawak pada berhala. Tapi Ali karramallahu wajhah seorang sepupu Nabi ni tak biasa sembah kepada berhala. Sebab tu ulama takbir dan menggelar Ali karramallahu wajhah. Lepas tu Ali nak yak kata dia susah makan ni tak ada 3 bulan. Ya buat macam mana? Ha, apa ada susah dalam ni? Kalau di dalam kota tak leh ada yang susah, makan tak cukup, makan tak padan, duit pun berapa cukup, anak nak mengajar. Ali 3 bulan tak berasa dapur. Ali ni kita nak ambil contoh teladan Ali ni. Apabila Ali ambil asmaya yang sempurna, Ali pun dia akad takbir. Ni semaya hajat 2 rakaat minta pada Allah, Ali akad takbir Allahu Akbar. Nohoyak tak khusyuk Ali dengan Allah, rapat Ali dengan Allah, takarruban Ali dengan Allah. Kisah duk dapur musim weh, musim piah tubik ke di kisaran, tubik tepung, tubik gandum. Fatimah bergaduh-gaduh cari bekas kita ada tepung. Dengan sebab apa? Semaya bagi Ali takbir 2 rakaat Allahu Akbar, turun apa? Fa anzalallahu sakinatahu wa tama'nainatahu. Allah Ta'ala waktu turun ke atas Ali,
akan ketenangannya dan wa tamakninatahu dan tamakninah pada musim dah dapur. Kisah duk musim dapur tubik tepung tubik kandung. Siti Fatimah kita ada dengan tak ada dengan talek, tak ada dengan bekah, tak ada pas bekah penuh bekah, pas bekah penuh bekah, pas bekah penuh bekah, siapa habis bekah le umur tepung duk tubik pada kisah tu tak berhenti. Kemudiannya Ali tu Fatimah panggil, ya Ali, ya Ali, ya Habibi, hei kekasihku, ta'al ilayya, mai kau kusta Siti Fatimah tak. Ali pun pergi, ya Habibi, hei kekasihku, ta'al ilayya, mari kau nista ni pun oyak gapo ni, tepung duk tubik di kisah tak ada berhenti. Ali pun tengok nah, kisah duk musim piak. Ini nak royak pada ibu bapa, kalau kita susah kita semaya. Kalau kita susah kita semaya hajat. Supaya Sayyidina Ali dapur dia tak berasak 3 bulan, dia ambil asmaya tawajuh dengan Allah 3 bulan, kisaran tu musim. Kemudian Ali apabila Fatimah panggil, dia pergi pegang kisah dia. Dia pegang kisah dia, berhenti kisah dia, tak tu betong lah. Maka beritaan ini, khabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun panggilkan Ali. Tanya sikit, sebab apa mungkin pegangkan kisah itu? Ali kata, aku tengok ya Rasulullah tepung duk tubik tak ada berhenti-berhenti Rasulullah. Sebab tu aku pegangkan kisah. Pas kita pergi semaya hajat, pergi minta pohon kepada Allah Ta'ala. Lepas tu nak kirim kepada orang kampung Kota Tolik ni. Ada satu orang ulama hak mau tengok sehari dua ni umur 100 ni tahun. Ulama kita, orang tani kita dengan pada MK, dengan Tok Bakuratul Aman. Pertama nak kirim sehari sini, orang sini kalau nak jadi supaya ayah ni, baba ni ada lagi sekarang dan ngaji kepada pada MK, ngaji kepada Tok Bakuratul Aman ni. Pada dulu duduk mana? Duduk di Naga. Lah ni kapur Naga tak ada dah, dia punggah habis dari berapa. Pak Dai hak kita dak tahu belaka semua tok hutan ni nak gedebel dulu, nak ngaji Mekah dengan Tok Bakuratul Amani, kena ngaji dengan Tok Pada baru nak gedebel. Kalau ngaji kau datang ni saja tak nak ngaji Mekah kepada tok ni tak debel lagi, tak masing lagi. Supaya orang Malaysia kalau ngaji sekadar Malaysia tak mai jinjak tanah taning, tak ngaji tok hutan ni, orang Malaysia ni tak bisa lagi. Supaya tok guru tok hutan kita dulu, kalau ngaji sekadar taning tak nak ngaji Mekah, tak nak ngaji kepada Empat Doa, tak ngaji pada Syekh Yasin Fadani, tak ngaji kepada Kujali, tak ngaji pada Syekh Abdul Karim Mangga Manjari, semua tok guru ni tak jadi bisa. Orang panggil tak masing. Kemudian Tok Bakurah Amani, Tok Pada kita duduk di Naga. Masa tu amor naik, masa 20 tahun dulu, kapur Naga di mata ning lah umur Pada Mekah, Tok Bakuratul Amani. Kemudian ibu bapa mana wayah sikitnya, ada orang sore ni, ada lagi lagi ni. Bapa ni ada lagi, umur 100 ni tahun. Lepas tu ada orang masuk tanya ya, bapa mata nampak pergi baca Quran tak ada kena pakai cumi bapa. Ni, umur 100 ni tahun, tak ada kena pakai cumi baca Quran. Telinga dengan molek lagi. Ni, bapa ni kata. Dia kata masalah ni amalnya bukan no istiqamah buat sikit tak apa tapi buat semua. Gapo amalan mana oyak malam ni hak bapa ni buat amal. Boleh umur ya sekarang tak ada penyakit kecil manis, tak ada penyakit darah tinggi, tak ada penyakit jantung. Jaga jantung tak ada, darah tinggi tak ada, sakit pinggang tak ada, waktu kok ni tak ada, telinga dengan molek, mata cerak molek, umur 100 tak makan Aisyah. Aisyah, Cola, Fanta, orang-orang kita tak makan. Kalau orang wahi jenis wa amal Aisyah ni, umur tak panjang golik katanya. So yang kedua, dia banyak wa amal ai panah sokmo. Patut amalan dia pesannya ke apa? Ibu bapa dengan molek. Kau ibu dan kau bapa, saudara-saudari hadirin hadirat, minta dengan molek.
Amba nak kirim taruh pada orang sini, pakak-pakak boleh buat amal. Yang pertama amalan yang kata buat amal ni baik. Gapo dia? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Benda tak payah, benda kita gerti belakang. Benda kita dah baca sama tapi kita tak tahu masa mana, tika mana yang kita kena buat amal. Berapa kali? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali pagi. Lepas subuh kita bangun sembahyang subuh, wirid subuh sudah, kita bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pagi, lepas tu 10 kali petang. Lepas sah dekat dengan ngorek ataupun belum pada ngorek, kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pula. Lepas pada tu 30 kali pula. Belum pada kita nak tidur. Gimana amal? Ni Baba Fikri kirim taruh kepada orang kota Tolik semua ni. Wa amal la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali sebelum pada nak tidur. InsyaAllah apabila kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali, kita ada nak? Tidak payah udaya, ya Allah, tak ada boleh tolak bala tu takut di atasku, malaikat engkau ya Allah. Mintalah engkau tolaklah bala takut penyakit-penyakit di atas diriku, keluargaku. Minta mu tolak dengan kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita niat pula lepas pada 10 kali kita kata tidak payah udaya daripada bala petaka, daripada penyakit dan penyakit dengan engkau, malaikat engkau ya Allah. 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali malam. Kemudian amun nak cerita satu cerita kepada orang sini. Ada satu cerita orang zalim. Lepas tu kita ni duk sepakat dah le kampung. Le kampung Kota Tolik orang sepakat dah. Lepas tu dah hari ni kita nak gerbang semacam sahabat. Sahabat dia tak jang dia mau pergi dulu masuk syurga belum pada dia. Abdul Rahman siapa yang sanggup gerbang nak bayar semua, nak wis semua harta dia di jalan Allah, asal dia boleh masuk syurga dulu daripada dia. Daripada orang lain. Ini nak kata pengorbanan Saidina Gaba Abdul Rahman Ibnu Auf. Dia tak sanggup kata dia nak masuk lewat syurga 500 tahun daripada orang fakir miskin. Dia sanggup gerbang harta dia semua di jalan Allah. Patut di hari ini ibu bapa, kita kena sanggup gerbang demi masyarakat. Kita kena tahu kita umat yang paling lebih. Karena Allah Ta'ala kata dalam Quran dan firman dia kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ni kita dikatakan sebaik-baik umat. Kita dikatakan Allah Ta'ala lahirkan kita ni sebaik-baik umat. Kalau kita pergi padu dengan umat tu adat, pergi padu dengan umat Nabi Nuh, pergi padu dengan umat-umat yang lain, kita lah paling lebih sekali di segi umat. Karena umat ini tak laku masuk syurga, umat lain tak boleh masuk. Kemudian jangan kita lupa tugas kita buat apa. Kalau kita nak jadi umat yang paling lebih, kita kena royak kepada orang benar baik. Jangan royak orang benar tak baik lah. Ni kita setengah-setengah orang duk baik dah, kita pelaga demo wip pecah. Orang-orang duk baik dah, kita pergi celah demo. Orang duk baik dah, kita jadi golak mata dua, jadi golak sunnah, duk pelaga wip pecah dah kampung. Ini wal iyazubillah. Jadi kalau kita nak jadi umat yang paling lebih, kita jangan lupa tugas kita. Apa tugas umat akhir zaman? Ialah menyuruhkan manusia kepada kebaikan. Supaya buat kita di hari ini wak tadika tu juga untuk nak tarikkan anak-anak kita, untuk nak tarikkan adik-adik kita mari ke masjid. Sebab apa? Kita nak biar kenal Allah, kita hajar kenal malaikat, kenalkan Nabi, kenalkan Rasul, kenalkan Allah. Ini apa ni? Pada hakikat kita menyuruh kepada kebaikan. Ini tugas bagi umat akhir zaman. Jangan tinggalkan tugasnya lari manusia daripada mungkar. Kalau umat ni tinggalkan kerjaan ni,
nantilah umat ini akan dibala ataupun dihina ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu orang yang zalim di hikayatnya. Ni orang ada zalim kalau kita duk baik ni dengar cerita ni. Banyak moh kita ni duk berlaku hipit tanah, ada jadi. Duk jadi sangat orang kaya-kaya orang ngaji, hipit tanah orang. Lepas tu orang wahi hipit tanah orang buat ngaji duk jadi tahu cekak kata Tuhan marah. Tahu cekak kata barang orang tak leh, tapi nak hipit gak sedekah. Sedap weh. Kadang-kadang Tuhan tak ada pergi setahun, Tuhan duduk hospital, ada duduk nak jalan tak ada kena apa. Kabar-kabar kita tengok selidi pagetah lah. Selidi pagetahnya hipit demo masuk pagar. Dia kata hak dia. Lepas tu ingat puak-puak hipit pagar orang dah. Apabila mati tanah kubur tak cukup. Puak hipit pagar, hipit tanah orang, ambil tanah orang dengan tanpa izin rampasan. Maka orang ni apabila mati tanah kubur oleh ke dia mau buat rong supaya rong ubi lebih lagi, tapi tanah dia tak cukup apabila dia hipit pagar. Hipit tanah dia. Kemudian ada satu orang zalim hikayat kana. Di hikayatnya anna zaliman. Hukiya anna zaliman satu orang zalim. Kana yadhlimu dha'ifan a'waman. Dia tu ada buat zalim kepada satu orang awam. Dia ni orang lebih, dia orang bisa, dia orang kaya, dia orang mulia. Orang lemah supaya kita orang kaya, orang lebih, orang tepi mau kita orang biasa. Ikut kita buat anak, cara kita apa hadap rumah dia, hadap rumah. Dia nak kata apa tak berani kita orang lebih. Cara kita hadap rumah dia, ajamai kita hadap rumah, kita tuah ke apa hadap dia. Dia orang sama ada, kita orang lebih. Kita hina dia, buat zalim dia. Kemudian, falamma tala zulmuhu qala lil mazlum, qala lil mazlum lil zalim yawman. Jadi apabila panjang sangat kezaliman, orang ada buat zalim panjang dah. Ada falamma tala zulmuhu qala al mazlum liz zalimi yawm. Apabila orang panggil panjang sangat demo ni dia buat zalim ke dia dah. Dia buat nyanyi. Ada ni mau kita orang buat zalim ke orang, Allahu akbar. Dia tak ingat kata dia nak mati, tak ingat kena jumpa dengan muka naki yang paling kedebel pada dia lagi. Dah, buat nyanyi ke orang semua semenjak hidup. Orang wahim menyakiti, wah orang dia sakit hati semua. Apa tu orang ni Allah Taala tak ampunkan dosa. Orang wahim menyakiti saudara, Allah Taala tak terima doa dan Allah Taala tak ampunkan dosa dia. Panggil kezaliman pada satu orang ni dah. Inna zulmaka alayya qad talaba bi arba'ati asya. Kamu dia orang mazlum, orang kena zalim. Faham? Dia mau nikah kena buat nyanyi semua. Orang tepi moh dia tak siapa, tepi pagar dia. Tak pamper tepi pagar dia. Lepas aica lagi kok moh dia morning dah. Wak zalim berpanjang. Maka orang kena zalim pun dia kata kepada orang zalim dia pada satu hari atas kan? Dia kata zalim engkau di atas aku ni duk tutup dengan 4 perkara. Orang wak zalim ke orang hendak ingat 4 perkara ni. Gapo 4 perkara? Yang pertamanya dia annal mauta ya'ummuna. Hei orang zalim, mengingat kata mati ni mengumumkan kita semua. Tak ada kita orang zalim, orang yang kena zalim, semua ni kena mati belaka. Orang buat karuk orang kena mati. Orang kedebel kena mati, orang kaya kena mati, orang buat zalim ke orang pun kena mati, orang kena zalim pun kena mati. Tapi pak bicara hukuman ataupun mahkamah Allah ialah di padang mahsyar. Orang buat zalim ke orang patut nak bersesa kepada adik kakak kampung sini semua. Kita jangan duk main kalau nak buat zalim pun jangan duk cari duk jadi celabuh ataupun duk jadi gapo orang panggil duk zalim kepada ni. Hamba duk tengok banyak ni. Orang kita apabila duk dekat pondok dia wahai nak jadi pakai dengan pondok. Dia nak pakai dengan tok guru. Dia nak pakai dengan orang ngaji. Amo nak oyak belah-belah nah kepada adik kakak kampung. Kalau kita duk tepi pondok, duk tepi kawasan pondok, boleh kita jangan duk mai jadi peling dengan tok pakai dengan tok guru. Amo nak oyak belah-belah tu.
Takut-takut buat kita kena doa untuk guru. Kita bimbang takut buat kita tak ada benih di atas muka bumi. Ibu apa tu guru sore-sore kalau hak lapis tua-tua ni dia ada alat senjata dia. Dia orang panggil anak panah malih. Ni bodoh royak lalulah kepada orang di kakak kampus sini dah. Lepas tu hamba biasa tengok dak orang ni ada satu tok guru gilare dia. Jadi gilare dia sak ning tu dia dak pai dulu zaman dulu kan dah. Dia terotak ada stay dah kampung. Terotak ada sutil dah kampung tu suhu cekak dah orang tu. Lepas tu dia sak ning tu dah. Ya ada Malik Ahad tu main judi Muay Thai. Main judi tu adalah menaruh emas, menaruh duit politik ni dah. Kemudian tu rugi lari dia tahai. Ku minta lah pada mung ni duk dapat pondok ci boleh Malik Ahad mun nak main judi pun slow sikit. Pas dia kata rano ke bapa. Dia kata hei bapa, kalau bapa tak seduk dengan kita, tak seduk lah kampung bapa hidup boleh bukit. Dia kata, tak seduk main lari ambo nak main judi ni lah. Ha ni. Ni amo nak pesan kepada orang kata tak lek kita tak sah mainlah ngatuk guru dengan ustaz-ustaz orang yang ada kepandaian. Kita takut tok guru berdoa dengan Allah dia teriak waktu malam, kita akan kena senjata anak panah malam, bukan sekadar kita, anak cucu kita, cucu lapik, golek kan nak jadi selera. Aning ambo tengok dengan mata ambo sendiri orang ning lepas dia kata tok guru ning orang ni sekarang lah ni dia mati sakit 2 bulan-bulan. Kuat sangat aku lari lah sikit. Jangan duk bosan aku malu kau orang ni. Orang duk lalu tak payah pondok, fok duk maju di tak payah pondok. Amo nak royak di sini bagi fok kita di kota Talik orang. Orang bertua, pondok banyak, tok guru banyak, orang alim banyak. Kama dia sifat hak tak molek kita buat tu baik berapa. Buat tu baik mana sifat tak molek. Hak yang syarak dan pula hadis lagi. Yang pertama sekali sifat apa? Yakni sifat tomok kepada dunia. Gapo tomok ni? Kuam lo. Tomok dah ada sikit nak nak 2 butir, ada kebun sutir nak sutir pula, ada orang besar nak besar lagi. Ni orang panggil sifat yang dicelakan oleh syarak. Siapa dia ada sifat macam ni? Syarak tak kena, Tuhan tak kena pada dia. Yang kedua, sifat ia bergerak hasad rezeki. Hasad rezeki ni banyak sekali berapa. Hasad rezeki ni duk jumpa dengan Allahu Akbar. Butir hasad rezeki. Sifat tak molek ada dalam hati. Puak kita sanggup main dengan benda-benda jin. Puak kita sanggup main deki kena. Puak kita sanggup dibelikan barang-barang tak molek main kena sama saudara. Ni nak share banyak ni nyanyi bapa. Mau tengok nyanyi setengah-setengah tak Allahu Akbar. Leh nak tidur tak leh. Lagi pula nak waktu ni tak leh. Tak arak semua. Tak tahu buku apa. Lepas tu orang zalim ni dia kata dia kedai. Hak kena zalim dia kata pada orang zalim dia tahu mati tu kena belaka. Sama ada orang buat karuk ke orang hak kena karuk, kena semua mati. Tuhan kata dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang garak, yang bernafas, tiap-tiap benda bernafas kena kecak mati, kena rasa mati. Dan pula orang zalim kata orang yang kena zalim kata kepada orang yang menzalim, wal qabra yadummuna, dan pula kubur saat itu akan mempeluk kita. Kubur yang akan hipik kita. Nah, ibu apa? Masuklah kubur kita tahu belakang dah. Ni kita malam ni duduk di dapat sejik kota Talik. Semua kita duduk dalam cerah, duduk dalam pelita, duduk dalam ramah. Tapi kita duduk di dalam kubur, kita duduk seorang diri. Lepas tu kubur tu peluk kita, kubur tu hipik kita. Ni orang yang kena zalim, dia kata pada orang zalim, mati tu kena belaka. Tak kira kaya, tak kira tesak, tak kira miskin, tak kira raja, semua mati. Lepas tu kubur akan hipik kita. Tapi kubur hipik, nah hak gengeng-gengeng sekali supaya mak menyusu kepada anak. Mak anak ni anak. Mak susu anak. Lepas tu mak gerai ke anak mak perat ni. Hamba budak ni. Lepas tu mak lepas. Lepas tu orang panggil sekurang-kurang hipik kubur kepada seorang mak. Yakni seperti mak gawak wipak kepada anak. Yang ketiga,
Orang yang kena zalim dia kata kepada apa? Kepada orang yang menzalimkan dia. Wal qiyamatu tajma'una, dan hari kiamat itu menghimpunkan akan kami. Hari kiamat himpun kami. Dalam kubur kita tahu dah berapa. Sebab tu tah kubur, kalau mati sehari boleh semaya tah kubur. Mati 2 hari kita tak ada nak semaya sejik, boleh maya tah kubur. 3 hari boleh semaya tah kubur. Kerana mayat jasad ni tak hancur lagi. Apabila sampai seminggu, mata ia pecah, perut ia pecah, daging ia pecah hancur. Sebab tu lepas pada seminggu dalam hukum fiqh, nak semaya jenazah tah kubur tak boleh. Sebab kena mayat tika ni sudah pecah, sudah hancur dah. Lepas tu siapa dia tak sewi dia hancur tubuh badan. Lepas tu pun ni juga nak pakai akhirat. Buat amal ke apa ibu apa? Kita rasa tak tubuh aku duk guna atas dunia ni weh. Aku rasa nak pakai akhirat pula. Aku tak nak pergi tubuh ni tak sehingga tubuh baru nak itu pergi dengan tubuh aku duk pakai atas dunia ni. Siapa dia tak sewi hancur tubuh badan. Ketika dia mati tak hancur. Kemudian dunia tubuh mana, akhirat pun tubuh tu. Semacam para nabi, para mursalin dan para awliya. Yakni orang yang beramalnya surah Sajadah dan surah Tabah. Wa amma surah Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Surah ni wa amana, wa amma setiap malam, wa amma setiap malam, maka apabila dia mati, maka tubuh badan dia tak hancur, tubuh badan duk pakai dunia, tubuh ni juga pakai di akhirat seperti nabi-nabi dan para rasul. Kemudian hari kiamat, hei orang yang menzalim akan daku, mu kena ingat hari kiamat sikit lagi akan himpunkan kita di padang mahsyar. Pada mahsyar pakat berhimpun, kita dah dengar lakon dah. Allah tindih-tindih tak ada kena kata apa dah. Matahari 12 ting apa. Bawah tu katanya bombing temaga. Kata setengah bawah tu bombing ke? Bombing daripada perak ataupun fiddah, yakni temaga. Daripada perak ataupun nuhas. Bombing maga ataupun bombing perak. Nah, kita kena ingat. Kita nak buat zalim ke orang, kita kena ingat tak satu hari kita kena naik mahkamah Allah. Kena naik mahkamah Allah. Gapo mahkamah Allah? Yakni akan ditanya satu persatu oleh Allah dan para malaikat muat gapo dia, menghipik tanah dia, muat nyanyo dia di atas dunia. Di hari ni pun nak balas satu persatu. Sebab itulah orang yang kena zalim kata, mu kena ingat mati akan menipukan kita semua. Kubur akan menghipikkan kita, dan pula hari kiamat akan menghimpunkan kita di pada mahsyar. Lagi pula waddiyanu yahkumu bainana, dan pula agama akan hukumkan kita mana yang betul, mana yang tak betul. Dah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini ibu bapa, kalau kita nak berselamat daripada dunia dan akhirat, nah kalau kita tak pandai setengah-tengah, aku nak doa apa, aku tak pandai nak doa. Tak pandai nak baca Quran, setengah tu pandai baca kulhu ya. Setengah tu pandai baca la ilaha illallah, tak pandai nak wa amah macam dia. Kemudian Nabi kata mu wa amah ni pada dah. Kalau mu doa tak pandai nak doa hak lain, kita doa hak ni hari berapa? Lepas maya kita doa mana? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekurang-kurang malah pahmaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Cuba kita tengok dalam kitab Ibnu Katsir. Hasanah dunia apa perkara, hasanah akhirat apa perkara. Ha tengok. Hak kita nak minta dalam doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita berdoa hak ni cukup dah. Rabbana, hei Tuhan kami, ya Rabbana atina, beri engkau kepada kami. Oh, doa ni makna yang sedap sangat. Sedap dan pula manis bagi orang yang memehekkan makna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hei Tuhan kami, berilah akan kami di dalam dunia kami hasanah. Hasanah dunia ditafsirkan oleh mufassirun 3. Yang pertama, kalau kita Allah Ta'ala terima doa ni, Rabbana atina
fid dunya hasanah. Hasanah dunia pertama sekali Allah Subhanahu wa taala wi sehat tubuh badan. Kalau Tuhan terima doa ni dah. Mula-mula kali hasanah dunia ni Allah Taala wi sehat tubuh badan. Tubuh badan tak ada kecil manis. Tubuh badan tak ada darah tinggi. Tubuh badan tak ada nerangak. Tubuh badan tak ada huacai, tak ada penyakit huacai, tak ada penyakit tak. Ni hasanah dunia ni. Allah Taala wi sehat hak mula-mula sekali. Kesihatan nak beli dengan duit juta we tak leh. Kalau ada 10 juta, tengok orang ada 10 juta, nak pergi beli kesihatan tak leh. Nak beli tak nak buat ke mana nak ikut sihat. Tak sihat, duk sakit situ. Penyakit jatuh lah. Nak beli tak leh hasanah, yakni sihat fil badan atau fil jisim ataupun fil jasad ni. Pertama dalam hasanah dunia. Yang kedua, hasanah dunia ni gapo dia ibu bapa yang dirahmati? Ialah Allah Ta'ala wi murah rezeki. Allah Ta'ala wi murah rezeki. Nah, hasanah dunia Allah Ta'ala wi murah rezeki. Apabila kita berdoa pas maya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama kali sehat di dalam dunia, tak ada penyakit jemani, darah tinggi, penyakit wacai. Yang kedua Allah Ta'ala wi gawa, yakni wi murah rezeki. Wi murah rezeki kepada kita. Allah Ta'ala wi mudah jalan-jalan kerjaan kita. Kalau nega Tuhan wi nak tagih serak. Tuhan wi mudah duit pada kita. Wi mudah perniagaan kita. Wi mudah waktu buat ni. Dah kerjaan buat Tuhan wi mudah. Yang tiga hasanah dunia, Allah Ta'ala wi anak soleh. Anak soleh pada kita. Siapa dia tak ada anak? Hak Nabi kata iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Siapa dia tak say? Apabila kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, tiga kali ingat berapa? Yang pertama kalau Tuhan terima, kita tak ada sakit. Kalau duit tak banyak, rumah gobek-gobek, tapi hati senin, nyakit tak ada. Yang kedua, kerja buat kita gapo, Allah Ta'ala wi sapa cita-cita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala wi anak soleh pada kita. Ni hasanah dunia. Hasanah akhirat. Hak kita dah minta tu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah akhirat kawa? Yang pertama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala wi lepas daripada siksa kubur. Hasanah akhirat tu. Siksa kubur, apa siksa kubur? Allahu Akbar. Siksa kubur ada orang Arab amanah akhirat cerita dengan orang Arab seorang. Fok-fok kita ada nak teksi sekali di negeri Syam, nak kecek dengan lebar kereta teksi. Lepas tu lebar kereta teksi ya dulu orang susah. Ya susah. Lepas tu dia lebar teksi ni duk cerita ya tak orang tepi mohya tak ada seorang orang susah. Lepas tu ada orang kaya tepi tu ya dak besar pada orang susah ni. Ya kata hey ya fakir ya miskin, kalau mu mati ni dah munggi baca Quran di atas kubur kuatik habis satu kali kotak. Kalau mau kita lah enggak, pergi tunggu kubur kuatik lah. Kama dia orang susah, orang fakir ni dia dengar dia buat dengan tausiah dan pesan ni orang kaya tepi mohya. Apabila orang kaya tepi mohya mati, orang susah ni dia baca Quran sungguh di atas kubur yang kaya ni. Si kaya ni orang susah dia baca semua. Tapi yang susah ni dia pergi beli roti di purung roti. Dia beli roti canai, roti negeri Arab kira roti siai. Kalau kita duduk negeri Arab nampak roti badai, roti besar. Kalau bawa pergi Mekah pun tengok dah roti badai. Lepas tu roti Arab apabila kita pergi beli di purung, dia bau sedap. Lepas tu Arab saat ni dia beli roti kau dah 10 kok, 20 kok, dia bawa gitu. Kamar dia bawa, lepas tu dia temung plastik jabir orang. Sini di kota Tolik panggil jabir orang ke jabir gelenyar tak tahu. Kalau kau mohon no, panggil jabir orang, pun panggil jabir plastik, pun panggil jabir gelenyar, pun panggil. Dia ambil jabir di atas tembok, atas batas tu. Dia ambil roti buh di alas dah, ambil roti buh dalam jabir orang sana. Pas dia pergi duduk atas pala kubur dah. Atas pala kubur yang kaya ni pandai, duduk atas pala kubur. Duduk atas pala kubur ni, ia pun baca Quran, hak si kaya pesan dia baca Quran. Timbul seorang laki-laki di atas kubur.
Timbul seorang laki-laki tak kubur. Dia kata, man anta. Orang lelaki ni tanya, man anta? Siapa engkau ni? Jawab orang hak timbul tak kubur tak, ana munkar. Aku ni munkar dan nakir. Munkar, aku ni orang duk soal mati le kubur. Lepas tu orang hak timbul tak kubur tu ya ana. Hei si anu, jabe sakning hak mu ambil tah tembok tu jabe siapa? Orang susah saat ni mik roti boleh jabe tak. Roti ni jatuh kau mik jabe tak tembok tak batas tu. Tak ada jabe orang dah. Tak ada orang milik dah. Kerana duk menayar tu pupuk di angin di atas jalan. Mu tahu ke? Kata jabe tak ada milik orang. Tak ada sianung milik dia. Bukan milik orang. Deh. Siapa jabe di atas tanah duk menayar pupuk oleh angin. Muka nakir tanya lagi sianung. Mu ambil apa jabe hak siapa? Pas ni kita duk tak dunia duk makan harta, duk makan benda tak molek, duk makan syubhat. Wow, akan ditanya oleh muka nakir lebih pada tu lagi. Siapa tahu orang Arab yang susah ambil jabe yang duk menepung di tengah jalan. Muka nakir tanya, jabe siapa hak mu ambil ni? Tanya siapa tahu tu. Tapi kalau kita ada berdoa sok muka mu pakai bedak berapa ribu, ya tak tanya. Mu pakai telefon handphone ke tak ada handphone ke apa, ya tak tanya. Kaca duk beli handphone ke 40-50 ribu, gada tanah-tanah, mutu-mutu buruk. Tapi akhirat esok muka nak tanya dah tu. Kering mu berapa ribu muka nak tanya dah. Mu makan sedap ke tak sedap, makan di dalam hang ke dalam hang, dalam tu dalam ni, makan mu ni orang panggil hak pasal apa? Kalau makan kursi orang panggil hak patahkan tak patahkan. Muka nak tak tanya. Muka tangki dak tanya 4-5 perkara ya. Man rabbuka wa man nabiyyuka man ikhwanuka wa ma kitabuka. 5 perkara ni ingat molek. Ibu bapa hak kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa dah hasanah dunia, sehat tubuh badan, murah rezeki, dapat anak yang soleh, hasanah akhirat kau. Yang pertama sekali Allah Ta'ala wi lepas daripada seksa kubur. Dalam kubur ada ngaceking, dalam kubur ada ngacekala, dalam kubur ada ular nama Syuja'ul Aqra. Apa Syuja'ul Aqra? Ular ni kalau kita jalan atas belakang dia, panjang tak panjang, kena jalan sebulan baru suk di ekor dia. Mata tu berapi la. Nanti nak patuh fuak tak semaya, nanti nak patuh fuak tak puasa, nanti nak patuh fuak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seksa kubur. Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Hak ni kena ngaji gatik usul ni. Kalau mu tak ngaji usul, mu jawab kerana siapa Tuhan engkau? Pak kalau mu tak semaya, siapa dia nak tolong jawab ilmu kanaki? Siapa dia? Mu duk tah dunia mu tak semaya, mu duk tah dunia mu tak puasa, mu duk tah dunia mu tak baca Quran. Siapa dia nak jawab muka nakir tu? Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau kita semaya molek, semaya kita diterima oleh Allah, semaya kita akan buat popiah satu orang laki-laki. Hei muka nakir, aku ni semaya siapa besar, aku tolong jawab weh. Kalau semaya kita diterima oleh Allah, semaya ini akan timbul satu rupa seorang laki-laki mari temu dengan muka nakir supaya nak jaga tuai ya semaya dia tak sewi muka nakir godek. Yang kelima dua, ingat molek muka nakir akan tanya kita, wa man nabiyyuka. Learning usul tak ngaji, sifat-sifat tauhid tak ngaji, kitab faridah pun tak ngaji. Kemudian esok nak jawab dengan gapo buat kita. Sifat 20 tak ada siapa dia mengaji dah. Pondok-pondok pun kena setengah-setengah. Kau masjid pun bakal ada kena-kena dah. Masalah aqidah tu al-islamiyah, aqidah ataupun aqaidul imani. Ini akan ditanya mula-mula sekali oleh muka nakir. Yang kedua, muka nakir tanya man nabiyyuka, siapa nabi engkau? Lepas tu kita hari-hari selawat tak Nabi berapa kali?
Selawat dah Nabi berapa kali? Kalau boleh 10 kali pun wujud dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Patut orang mana mimpi jumpa Nabi, orang ni ahli syurga. Amal riwayat tu ada. Orang mimpi dalam ketika hidup jumpa dengan Rasulullah, mari royak doa dia, mari royak cerita pada dia, mari gapo sapu syurga. Lepas tu nak tanya diri sendiri, duk selawat tah Nabi berapa kali sehari? 2. Yang 3, muka siapakah iman engkau? Siapa iman engkau? Siapa yang dati pimpin engkau? Dan dia tanya juga waman ikhwanuka, dan siapa saudara engkau? Kita nak jawab lagu mana? Duk tah dunia kita tak sepakat, duk tah dunia kita pakat balak Islam sama Islam, muslimin sama muslim, masyarakat kita tak bina, masyarakat kita tak tolong gimari. Maka akhirat kita nak jawab lagu mana? Munkar dan nakir tanya waman ikhwanuka, siapa saudara kau? Hari ni kita mujuk kampung kata talik kita pakat satu padu wak tadika wak majlis macam ni. Mudah-mudahan kita dapat boleh jawab soal munkar nakir tu je tau. Waman ikhwanuka, siapa saudara engkau? Yakni saudara kita ialah muslimin dan muslimat, mukmini dan mukminat. Dan pula siapakah kita engkau? Kita siapa? Wama kita bukan? Ialah wal Quranul Karim. Lepas tu kita nak jawab lagu manduk tadi tak biasa baca Quran, tak biasa tepuh Quran, tak biasa ambil Quran buka. Berat. Deh. Sebab tu pertama sekali alpah azab akhirat, lepas siksa kubur, apabila ada doa wa fil akhirati hasanah, yang pula lepas pada yang kedua yakni soal munkar nakir yang pertama, yang kedua orang panggil hisab kita di pada mahsyar, orang panggil malaikat akan hisab kita secara mudah-mudah. Lepas tu yang tiga hasanah akhirat, yakni kita lakah di sirat dengan secepat mungkin. Yang keempatnya kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Ibu bapa yang dirahmati, nah pada malam ni motor panjang dah, masuk pun pukul 10.30 akan adik-adik kita nak bagikan hadiah lagi. InsyaAllah berapa abang harap nah 45-60 tahun dah. Lepas tu pergi buka pondok sana. Lepas tu banyak ke daripada talia-talia pok ni lah hak pergi buka pondok sebelah jalan. Kemudian untuk nenek kita besar terana ni amanah oyah atau nenek ambo hak belah boleh pujuk. So nenek mulai pujuk dulu wak ubi, lagi pula nah wak benar, tapi kerja lain tak ada banyak sangat. Tapi anak cucu setengah-setengah boleh ngaji luar negeri semua, ngaji pondok patu luar negeri, ngaji sapasu. Tapi tok nenek hamba ni satunya tok nenek kita yang pertama sekali bila puasa tok nenek kita duduk atas sejadah berdoa dengan Allah, lagi pula tok nenek kita berdoa dengan Allah, Allah Taala bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Satu. Yang kedua, tok nenek kita sebelah balik taning dah. Dia tak tinggal semaya salatul isyraq dan salatul duha. Ni tok nenek kita sebelah balik taning sebab pun anak cucu yang jadi berkat rezeki tak payah. Ia tak tinggal salatul isyraq, usalli sunnatal isyraqi rak'ataini. Saja aku nak semaya isyraq 2 rakaat kerana Allah, baca rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat 2 Fatihah qul huwallah. Lepas tu baca di dalam sujud. Lepas tu doa kepada Allah. Dah bacalah doa. Dah ya ayyu ya qayyum tu boleh baca belakang doa mana-mana. Dah kita tengok dalam kitab-kitab. Ataupun maya duha bacalah doa. Inna du'a du'auk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal ismata ismatuk wal gafa bi qudrat gawa bi ismatika wa qudratika. Tu doa yang sebutnya. Allahumma inkana rizqi fis sama'i fa anzilu. Ya Allah, kalau rezeki ku ada pada langit minta muat turun ya Allah. Wa fil ardi kalau ada di bumi fa akhrijhu minta muat timbul ya Allah. Kalau rezeki ku ada di bumi ya Allah. Wa in kana qalilan kalau rezeki ku sikit ya Allah fakassirhu minta membanyak ya Allah. Wa in kana ba'idan kalau rezeki tu jauh daripada aku ya Allah faqarribhu minta mendekati ya Allah rezeki aku. Ibu bapa adik-adik semua saudara-saudari, insya-Allah pakat awak amal. Akhir zaman tak ada dah ni, belum pada dajjal nak mari, kita abad yang terakhir
Belum daripada Dajjal nak bagi, Imam Mahdi pun tak datang, tapi tak bi berapa lama. Puak kita nak galik tak leh, nak lupa tak leh dah. Di hari ni puak kita kena jaga soyah dengan amalan. Kena jaga amalan, kena ngaji tak leh tinggal. Lepas tu puak kita pakat gerbek untuk masyarakat. Kalau ada masalah, kita main sorak di masjid. Kira di masjid, insya-Allah kampung kita selamat. Karena Nabi kata kalau ada kampung mana hidup jemaah, kampung itu akan buka pintu-pintu rahmat dan pintu keberkatan dan pintu-pintu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati, amo nak royak kepada kata talik sikit sebanyak. Dulu Bu Yadin kita ni orang yang alim, patut orang yang berkat, patut kita turut lah jinjak-jinjak lakah Bu Yadin. Sebab apa Bu Yadin dulu yang berkat. Dan patut kita di hari ni buat apa? Kalau kampung kita tak siu jadi keting, kampung kita tak siu jadi pecah belah, kampung kita tak siu jadi selerak, kita pakat-pakat menghidupkan amalan. Kurang-kurang suk hak moyak sani, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 10 kali pagi, 10 kali petang, 10 kali belum tidur. Patut kita niat, ya Allah, tidak payah udaya, tidak ada lepas daripada bala petaka malaikatmu, ya Allah. Minta mutalaklah bala atas diriku, tak anakku, tak keluargaku dan atas kampung. Harapnya kepada orang kampung Kota Talik malam ni selalu belum nak tidur lagi, pertama sekali klik wisalat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu, masuk dalam rumah, baca qul huwallah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad 3 kali. Lepas tu baca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Tambah doa lagi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kata Nabi dalam hadis, siapa dia wa amma 3 yang masuk dalam rumah, Assalamualaikum, qul huwallah 3 kali, a'udzu billahi kalimatillahi tammat, Allah Ta'ala akan apa? Tolak setan. Setan tak ganggu dia. Mik di malam sampai subuh sah. Lepas tu kita tambah dengan tahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah berapa amal kemaafan. Dah kalau ada salah dah terkasar dengan orang Kota Talik, lepas tu nak kita harap keampun ni, beribu ampun, beribu maaf. Amal harap maaf kepada semua. Nak rasa walaupun kita tak pernah mari duk kecek sini, tapi amba wasa alhamdulillah adik-beradik amba pun ada sini. Apa tu daging darah ataupun darah amba ada sini. Walaupun lah mana amba kita lah kepadanya orang kampung sini dah. Adik kita, anak saudara kita pun ada kawasan ni. Kita harapnya pada semua minta wi selamat, minta wi berkah. Anak cucu kita seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah, sihat tubuh badan, murah rezeki, anak soleh, wa fil akhirati hasanah, selamat siksa kubur, selamat di mahsyar, selamat Isa. Harapnya pada adik kakak kampung sini pakak-pakaklah beramal. Kita hidup insya-Allah kampung kita berkah, kampung kita dirahmati dan tempat kita ni tempat yang dibertuah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tempat kita dikatakan Serami Mekah. Dulu orang-orang Arab kenal tak Serami Mekah. Gapo dia? Ribatu amat kata. Apa ribat? Yakni Serami Mekah. Orang-orang tani ni Serami Mekah. Patut kita jadi sepatut dengan orang gelar kita Serami Mekah. Kita jangan tinggal amalan. Jangan tinggal amalan. Insya-Allah dengan amalan dia lah dapat boleh jaga, dapat boleh kawal kampung kita. Amanah oyak sebenarnya dan amba klik 10 tahun 12 tahun ni puak amba lepas ngorik mau tak tinggal ngatuk pakai beratur mau tak tinggal semaya hajat nak malam amba tak tinggal. Siapa 12 tahun dah siapa sekarang lepas ngorek kita semaya sekali terpakai. Pertama sekali minta selamat orang tua kita, bunda kita, mama tua. Lepas tu minta selamat for kita untuk pakai semua pondok semua jah pada bala petaka deki kena. Minta Allah Ta'ala tolak, minta selamat pondok, minta Tuhan buka rezeki, minta buka rahmat. Lepas tu minta buka segala kebajikan dan selamat muslimin dan muslimat, khasnya orang petani 3 wilayah dan pula orang di Palestin, orang di Iraq. Nak malam kita minta, tapi Allah Ta'ala bagi pada kita ibu apa. Sebab tu nak kita tahu kirimnya kepada orang kota semayalah hajat nak malam, semayalah hajat wi jadi sempurna, patu wa amalan wi sokmo, patu baca tabah belum tidur, baca sejadah belum tidur, pagi kita baca Yasin, kalau kita terbit nega, kita baca Yasin. Minta wijaya nega kita. Insya-Allah pada tu dulu. Ibu apa ada nak tanya ke apa? Hamba minta sekadar ni dulu dah.
InsyaAllah kalau rasa ada umur lagi, ada umur, ada nasib adanya peluang, InsyaAllah kita mai temu semula dengan adik kakak kampung kita di sini. InsyaAllah tak ada dah. Kau dari dulu hamba kata dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa khairan